Saya Haji Cik Mat Abu Bakar daripada Pak Johor. Baik. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Ya. Soalan saya ni, Ustazah, Ya. berhubung dengan wangi-wangian, wangi-wangian lah. Betul. Mungkin zaman Rasulullah lain, zaman sekarang lain. Ya. Dengan wangi ni akan dengan hydrodronnya, dengan batasri wangi. Jadi bagi perempuan yang bekerja ni, apakah wangian yang sesuai yang mendapat tunang Rasulullah meletakkan pahala? Baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada dua perkara. Terima kasih Tuan Haji kerana mengutarakan hari ini. Memang jelas ya, kita nak pergi kerja kadang-kadang kan. Jadi kita pun memalik sana sini dan sebagainya. Jadi sebab kita rasa kita nak self-satisfaction. Kita rasa kita nak confident. Confident tu kita letakkanlah pula pada minyak wangi ya. Baik, kita gunakan bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan hal ini. Suatu masa di zaman Nabi ini, kaum wanita pergi ke masjid. Jadi kita boleh ambil ini macam career women lah, atau yang bekerja, pergi kerja. Dan dia letak minyak wangi dia di satu badan dia. Kemudian bila lalu keluar, confirm lah semua orang bau. Apa arahan Nabi? Nabi Muhammad SAW mengarahkan sahabiah ini, sahabat perempuan ini, supaya balik ke rumah, bersihkan dulu, mandi dulu. Bila dah mandi, barulah pergi ke masjid. Jadi dia sama juga tadi, kebersihan. Baik. Yang kedua, panduan untuk wanita pergi ke kerja. Kalau disebut tadi, jelas saja seolah-olah tak boleh langsunglah kita pakai minyak wangi ya. Baik. Panduan yang kedua, bagi wanita, minyak wangi dia adalah wangian yang tidak kuat. Wangian dia adalah wangian lembut. Jadi contoh wangian yang lembut itu, bila kita mandi, kita dah letak sabun. Dan wangian ni dia akan jadi kuat kalau kita tengok amalan kita, bila kita spray perfume itu pada mana? Pada baju kita. Jadi elok sebaiknya kita mandi, kita apply spray lotion ke, cologne ke pada tubuh badan kita ini. Kemudian kita lapik dengan baju. Kemudian lapik lagi dengan tudung. Jadi bauan ini dia duduk dalam. Bukan untuk dipamerkan ataupun disebarkan. Yang maksud liyajidu rihaha. Jadi maksud perempuan ni bila dia keluar, dia memang nak suruh orang bau. Tapi kita, sebab kita nak jaga kebersihan dan kesegaran kita, maka pakailah, ini saranan saya secara peribadi. Saya bukan ambil daripada mana-mana kata ulama. Saranan saya secara peribadi dan amalan kita, menurut amalan kita, kita pakai sebelah dalam. Orang tak perasan dan orang tak bau. Jadi apabila kita salam sahabat-sahabat kita sesama perempuan, jadi kita peluk dia, dia pun rasa segar dan tenang. Bau-bau yang tidak tajam. Bauan bagi lelaki, warna dia kurang tapi bau dia lebih tajam. Bauan bagi wanita, warna dia mungkin agak tertarik ya, agak jelas, agak terang, tapi bau dia kurang. Jadi ini adalah panduan bagi kita kaum wanita dan juga kaum lelaki. Terima kasih Tuan Haji yang bertanya, sangat-sangat bertanggungjawab sebab dia nak pastikan bahawa kaum wanita dalam ahli rumah dia adalah wanita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sekarang ini kita ringkaskan, harus ke tak? Harus. Tapi bukan untuk disebarkan. Ada teknik, ada taktik, apa strategi, pakai di kulit badan terus. Tetapi janganlah pula sampai setengah botol habis. Satu cukup, satu tekan dah pun kan. Jadi untuk apa biasanya supaya kita rasa selesa, kita letaklah dekat sebelah dalam ni, kemudian barulah kita pakai. Jadi tak adalah bila salam orang, berjumpa dengan orang, peluh-peluh ni, bau lepas tu kita pun salam pengsan. Ya? Jadi kena jaga juga, maintain kebersihan dan juga kesegaran kita. Baik, kita ada soalan selanjutnya. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Puan Nur Azizah binti Abdul Aziz. Ya, ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustazah. Sekarang ni Ustazah ya, lotion tangan dan pelembut pakaian telah digunakan oleh wanita ya Ustazah ya. Berdosa ke jika wanita yang memakai produk yang wangi sehingga boleh memikat kaum lelaki? Masya Allah, yang ini betul-betul amali punya soalan ya. Jadi soalan amali memang di rumah sekarang ni kita pun pakai lotion,
sebab dah kasar sangat kan, banyak sangat ikan kita siang. Jadi kita pun pakailah lotion kan. Lotion tu wangi lah pula ya. Atau kita pun membasuh, kita pakai yang dia apa tu nak softener, pelembut fabric kan. Jadi tak kira lah apa jenama pun. Nah, kalau tujuannya untuk pelembut itu adalah untuk pelembut wangi. Jadi bila cadar kita, bila baju kita pakai rasa segar, rasa senang, rasa terawat, dia terapi. Okey, kalau setakat itu tak apa sebab memang kegunaannya pun asalnya di rumah. Tapi kalau kita tahu dah ni baju-baju kita untuk pergi kerja, biasanya kita letak pelembut itu dan pewangi itu satu saja. Bila nak pergi kerja kita letak 3 supaya orang semua bau wangi. Fahiya zaniyatun. Ya, jadi dia tengok kita kena pandai adjust niat kita balik. Jadi lotion tangan itu, pelembut fabric itu boleh termasuk sekiranya niat kita memang untuk tujuan orang bau, orang ikut. Jadi kita kena pandailah menapis mana-mana maklumat-maklumat yang ada di sekitar kita daripada bahan bacaan kita, bahan tontonan kita, tapis daripada awal. Kita bagi tahu anak-anak kita, tengoklah benda-benda yang macam tu, kita pesan pada anak-anak. Okay, yang ini sebenarnya elok untuk di rumah. Kalau di luar rumah, kita pakai sebelah dalam. Lepas tu kita lapis lagi, 3 lapis, 4 lapis. Ada baju dalam, luar, kemudian tudungnya lagi, ada selendangnya lagi, 4-5 lapis. Jadi tidak sengaja disebarkan bau dia. Boleh Puan menjawab? Alhamdulillah. Baik, ada soalan lain kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Suzana binti Jimin. Nak tanyalah Ustazah. Ya. Di dalam Islam, adakah bahan-bahan yang dibenarkan bagi tujuan kaum wanita untuk berwangi-wangian? Ya. Jadi Kasih saya sama, Masya Allah. Jadi wangi-wangian ni asalnya macam saya katakan tadi, Cleopatra dah mula kan daripada zaman Firaun lagi dengan wangi-wangian, mandian dan sebagainya. Jadi antara perkara yang terbaik memanglah daripada minyak atar itu sendiri. Bau Hajarul Aswad, bau kelambu Kaabah. Kita cecahkan kaki kita saja untuk tawaf, kita dah boleh hidup bau wangian dia. Jadi kita rasa sangat-sangat segar, sangat tenang. Ya. Dan dalam Islam, wangian-wangian ini adalah wangian yang membentuk kehidupan kita yang baik. Jadi memang ada bahan-bahan kimia dan sebagainya. Tapi sebaiknya pilihlah bagi wanita bauan-bauan yang lembut. Bauan yang lembut. Jadi bauan yang lembut ini dia tidak akan meninggalkan kesan yang banyak. Walau bagaimanapun sekarang ini dia banyak ambil daripada campuran bahan kimia yang mempunyai alkohol. Ada soalan tadi nak tanya pasal alkohol ni. Tak apa, kita teruskan ya. Jadi bila cerita pasal alkohol ini tuan-tuan dan puan-puan, memang ada dua pandangan, ada beberapa pandangan berkenaan sama ada boleh diharuskan ataupun tidak. Sebahagian ulama mengharamkan, sebahagian ulama lain mengharuskan. Izinkan saya merujuk kepada pandangan Yusuf Qaradawi dan juga pandangan hasil daripada muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kita, Majlis Kebangsaan. Mereka menyatakan bahawa alkohol yang kita katakan kita rasa haram ini asalnya adalah alkohol yang kita sangka ia adalah elemen arak. Ya, jadi arak ni dia ada alkohol. Malah arak itu sendiri sebahagiannya dipanggil alkohol. Ya. Dan alkohol yang berada di dalam arak ini mungkin yang digunakan juga untuk wewangian ataupun wangi-wangian, tetapi bukan diambil daripada arak. Jadi arak ini adalah hukumnya najis kerana sifat dia secara natural ya, diperap dan sebagainya dan memabukkan. Maka arak itu hukumnya haram untuk diminum dan ain dia adalah najis. Bukan kerana alkohol, tapi kerana arak tersebut yang ain itu sendiri najis. Baik, di sana ada bahan-bahan dalam perindustrian.
bahan-bahan kimia sebagai contoh yang mempunyai elemen-elemen alkohol. Ingat, benda ini bukan najis. Alkohol bukan najis. Tetapi yang najis adalah arak itu tadi. Ada campuran. Selain daripada alkohol, gula. Selain daripadanya ada beberapa gas-gas yang tertentu lah. Ya. Tetapi di dalam perfume, alkohol ini bukan dikira najis menurut pandangan Imam Yusuf Qaradawi kita dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan kita. Jadi untuk ini boleh menggunakan wangian yang ada alkohol. Kalau rasa tak selamat, boleh sekiranya tak payah guna. Okey? Baik, kita bagi laluan pada pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya, silakan tuan. Saya Pak Haji Halim di Perlis Utara. Ahlan wa sahlan Tuan Haji. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, silakan. Fadal. Soalan saya, Ustazah. Ya. Wanita yang pakai minyak wangi ni dia pitawak. Jadi tawaf? Ya, dia pitawak lah. Aha. Syah tak syah. Oh, dia tawaf. Ya. Jadi persoalannya Tuan Haji? Boleh tak memakai pakaian sewaktu tawaf? Begitu Tuan? Okey, tak apa. Baik. Kita akan sambung selepas ini.